Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Jumpa lagi minggu ini. Itulah. Selama dah kita jumpa. Lepas apa? Lepas ada tak? Oh tak ada? Lepas ke mana tu? Oh, Raya Haji. Lupa rasa macam tu lama Raya Haji rupanya. Okey. Banyak makan daging. Tak apa Raya Haji, tapi secara jangan makan daging yang sangat. Kalau belajar ilmu ni, makan daging banyak nanti hati dia keras. Bukan haram, tak haram. Cuma cerita dia banyak makan daging antara perkara yang mengeraskan hati. Bukan kata baik, tak boleh makan, dia makan berpadu-padu. Satu lagi dah tinggi. Yang penting makan tetel banyak. Sebenarnya tu sini ada. Alhamdulillah. Korban, buat korban atau buat apa kata? Buat korban itu menambahkan rezeki. Rugi yang siapa nak buat ni? Buat. Tak ada duit mencari duit. Supaya tambah rezeki. Tak mahal lah. Sini berapa korban? 300. 7. Oh 7 sini. Saya tu 8. Dekat Kemaman tu 500 setengah. Oh bukan. Kat sini 8 saya buat 800. Dan kambing pun dah 800 kan? 900. Kambing je semua. Tambah 200. Buat banyak kambing pun setahun. Okey, tak apa. Dah lepas. Jadi kita sambung kembali kitab Siyarus Salikin. Kitab Siyarus Salikin pada bicara tentang adab berguru. Nak baca tak yang sebelum ni sikit? Biar nampak 2 minggu tinggal. Baca sikit lah. Buat preview dia. Supaya kita belajar ni biar nampak kat mana duduk kita ni. Kadang-kadang orang belajar ni tak nampak, tak jadi. Dan penting sangat bila cerita tentang adab berguru ni, saya selalu cakap, pandainya seseorang bukan sebab dia banyak belajar. Pandainya seseorang bila ada berkat dalam belajar. Jadi kena belajar tentang adab berguru. Kalau tak ada adab, habis. Tak guna. Belajar kuat, buat amalan kuat, tapi tak ada adab, habis. Jadi kita sambung kitab itu Siyarus Salikin. Muka surat yang ke-13, satu baris pada atas, ulang sikit dia. Saya baca laju sikit sebab hari ini berhenti yang keempat. Adab yang keempat. Jadi kita baca yang sedikit awal ni, nanti kita sambung terus yang keempat. Jadi yang awal ni saya baca laju sikit. Untuk ingatan dia. Adapun adab orang yang belajar ilmu itu, maka iaitu terbahagi 2 bahagi. Orang belajar ilmu 2 bahagi. Pertama, adab yang tertentu pada diri dia. Belajar ilmu ada 2 perkara yang kita tahu tentang adab. Yang pertama, adab dalam diri dia. Kedua, adab serta guru dia. Yang kedua, adab dengan guru dia. Ni nak kena belajar. Kalau cikgu pun kena dengar. Ni bukan live ni. Kalau cikgu tak dengar, rugi. Sebab apa? Ini penting zaman sekarang. Nak anak murid pandai, ajar adab dulu. Tak kisah siapa-siapa lah. Imam pun kita dulu. Cakap kat makmum. Ada adab, baru jadi. Yang mengajar akan dia. Adapun adab yang pertama tertentu bagi dirinya itu 7 perkara. Adab yang perlu ada dalam diri dia ada 7. Bermula adab yang pertama itu menyucikan hati daripada sifat yang kejahatan dan segala perangai
yang kecelakaan di dalam hati seperti riya dan ujub dan takabur dan hasad dan lainnya. Kena suci hati daripada segala sifat kecelaan dan membaiki hati dengan bersifat akan sifat yang kepujian. Kalau sedang lalu ni minta maaf sebab kita dah lalu dah lepas. Ini kita nak lalu ingat. Seperti ikhlas dan benar dan zuhud dan tawaduk, ini kena ada dalam orang belajar ilmu dan lainnya. Daripada segala sifat yang kepujian yang lagi akan datang bicaranya sekaliannya. Itu insya-Allah ta'ala. Di dalam kitab ini, kerana ilmu itu iaitu setengah daripada ibadat yang batin, ibadat pada hati dalaman, dan tiada sah ibadat itu melainkan dengan suci daripada najis. Kalau kita solat, buat apa-apa ibadat, syarat sah ibadat ialah suci daripada najis. Kalau kita pakaian kita tempat ibadat ada najis, tak sah solat, tak sah segala ibadat yang mana kena dengan perkara tersebut, ibadat tersebut kena suci. Seperti sembahyang, maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya dan badannya dan lain. Dan demikian lagi ilmu itu iaitu ibadat yang batin, maka iaitu dengar Allah sebenarnya Allah macam kuat sangat rasa apa sambung doa, melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya dan badannya dan lainnya. Dan demikian lagi ilmu itu iaitu ibadat yang batin. Ilmu ni ibadat batin, maka iaitu tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin, yakni di dalam hati. Hati kena suci nak belajar ilmu. Dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu najis, seperti firman Allah Ta'ala, artinya hanya sungguhnya orang yang syirik itu, orang yang syirik itu najis di dalam hatinya. Dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun, buat ibadat, nampak luar suci semua, hati masalah, tak sah ibadat. Dan tak sah sebab syirik. Dan ini sebab syirik, cerita sebab syirik. Dalam hati syirik, tapi luar nampak ibadat, itu yang munafik, tak sah ibadat. Baru kita belajar tauhid. Tauhid nanti. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, menyatakan Allah Ta'ala di dalam ayat bahawasanya najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan, maka selama tiada suci hati itu daripada sifat kejahatan itu, maka iaitu menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama. Dan tiada terang hatinya, itu nur ilmu itu. Kalau hati ada masalah, buruk, rosak, ada najis, belajar tak dapat. Belajar tak dapat manfaat ilmu. Pandai tapi tak ada manfaat ilmu, tak guna. Dan kerana inilah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dapat ilmu yang ditaruhkan Allah Ta'ala di dalam hatinya. Tu dia. Bukan sebab belajar banyak hafal riwayat, bukan banyak belajar kitab tu menyebabkan dia pandai, tapi sebab nur cahaya daripada ilmu itu barakah. Nur ilmu cahaya dia masuk dalam hati, insya-Allah terang hati, sebab tu baru dapat. Dan adab yang kedua, bahawa mengosongkan hati daripada masyghul, daripada sibuk kepada dunia. Belajar ilmu jangan sibuk dari dunia. Dan menjauh daripada masyghul dengan anak dan isterinya. Sebab tu orang belajar ilmu ni
Kalau anak tak boleh jaga, kena tinggal juga. Tapi bawa kalau anak yang boleh dengar cakap, duduk diam. Kadang-kadang duduk majlis ilmu, main kerja anak. Tak jadi. Duduk majlis ilmu kerja anak. Kan? Jadi sibuk lain. Kalau tahu anak panggil je, tinggal je, suruh orang lain jaga dulu. Siapa-siapa nak. Macam mana cakap rugi kan tidak? Bukan kata jangan bawa anak, tapi nak kena didik anak dulu. Duduk dalam majlis ilmu dengan adab. Dan daripada jual beli. Dan tengah-tengah belajar, tengah-tengah kita belajar ke apa, jangan sibuk bershopee ke, jual beli Shopee pula, main set kan, dropship ke apa kan. Dan daripada segala yang membimbangkan akan hati tak dapat nak tenang, supaya selesai hatinya bagi menuntut ilmu. Kerana firman Allah Ta'ala, artinya tiada menjadikan Allah Ta'ala bagi laki-laki itu daripada dua hati di dalam rongganya, yakni tiada dimasukkan ilmu itu di dalam hati seorang Islam bimbang ia akan sesuatu yang lain daripada ini. Tengah belajar ingat benda lain, tak dapat. Lepas itu kalau belajar ilmu jangan sibuk dunia. Dan adab yang ketiga, hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya. Belajar ilmu jangan rasa pandai. Kita walaupun pandai macam mana pun, bila kita belajar ilmu, kena rasa diri kita hina, bodoh, tak pandai. Itulah kita kena buat. Kenapa? Itulah kaedah dia macam mana. Kalau kita rasa pandai, dah tak payah belajar, jadi guru, ngajar. Itu dah kata. Dah rasa pandai, ngajar depan. Gitu. Kata saya pun tak pandai. Saya ni baca. Apa guru kita cakap, kita ulang dia. Jadi nak ceritanya, belajar ilmu kena rendah diri, kena kosongkan diri, rasa rendah diri, rasa hina. Dan jangan membesarkan diri atas suatu ilmu yang didatangkan oleh gurunya. Cikgu ngajar tu jangan sepandai, rasa walaupun dah tahu, tak apa, dengar lagi walaupun 1000 kali. Itu yang jangan mengata ia di dalam hatinya ilmu ini kecil. Alah, dah biasa ilmu ni ulang-ulang, tak payah lah. Kan biasa orang rasa pandai. Atau kitab itu kecil, kitab ini kecil. Alah, kitab Siar Salikin kecil je, nipis je. Ambil nipis je, ada baca. Ni nak ambil berapa lama? Kita kata hari tu kita belajar kitab apa? Kitab Matan Faridah, Faridatul Faraid. Berapa lama? Setahun apa? 5 tahun. Habis kita selikin 5 tahun. Tak ingat dah, rasa macam setahun. Rupa ni 5 tahun. Tak ilah yang saya ingat. 20 muka surat ni. 5 tahun ulang-ulang. Tu pun tak tahu dah kira. Dapat tak? Biasa, tak apa. Memang gitulah manusia ni. Belajar ulang-ulang. Kita kecil, ya Allah. Tapi cuba baca. Baca balik, dapat tak rasa? Saya pun belajar tu kadang-kadang, ini kita tanya balik. Itu. Itu yang ajar ni pun kadang-kadang kita tanya balik. Tak pandai. 5 tahun belajar kitab Matan Faridah tu. Sebab apa? Dalam tu contoh lah saya kata, bab ta'alluq. Berapa kali ulang? Tanya balik ta'alluq tu apa? Pening juga ni. Tak, tanya balik ta'alluq tu apa ta'alluq? Kita tak ingat lah. Itulah cerita, tak apa. Bukan kata itulah kita manusia. Itu tak suruh bahas peringkat-peringkat ta'alluq, tanjizil qadim, tanjizil hadith. Tak apa. Sebab itu kata belajar ulang-ulang, tak masalah. Kita belajar bukan kata nak exam. Kita belajar nak supaya faham dan boleh amalkan dalam hati dan amalkan pada anggota. Tengok, belajar tauhid, amalan hati. Tak apa, sambung. Jangan kata kita kecil.
Kalau ada siapa yang kata kitab tu kecil, nak tunjuk suruh baca. Geram juga rasa. Kerana aku telah banyak benda tu pengajianku, orang rasa pandai lah. Kerana aku telah banyak pengajianku, mengapa guruku itu menyuruh akan daku mengaji kitab kecil ini? Aku ni belajar kitab besar-besar ni. Kenapa ustaz ni suruh belajar kitab kecil ni? Aku belajar Sahih Muslim, Sahih Bukhari lah. Tiba-tiba mata faridah 20 muka surat. Cuba baca. Bukan kata pandai, kita tak pandai, cuba baca lah tanya. Lepas tu terangkan. Ui, tak belajar tak dapat. Saya ada kawan saya, bukan kata Azhar tu tak pandai. Ada kawan saya, dia sedih aku. Dia kata dia balik Azhar. Berapa tahun dah Azhar? 4 tahun, ada yang setahun. Duduk Azhar. Saya kata, ni pernah baca tak kitab Matan Faridah? Kita kata Matan Faridah ni. Pernah dengar? Pernah dengar. Dia sedih aku. Dia kata kalau saya baca ni pun tak dapat juga ni. Sebab apa? Dia nak belajar kitab-kitab Turaf, kitab-kitab lama ni. Dia kena ada belajar seni dia. Dia kena belajar dengan berguru. Walaupun kat Azhar buka kitab-kitab besar, tapi kalau kita berikan kitab-kitab Jawi yang mana Faqani, kitab-kitab tu tak dapat. Sebab apa? Sebab kena belajar dengan cara dia, dengan guru dia. Tu. Cara dia. Tak apa. Jadi kita jangan sepandai, itu je nak kata. Dan hanya saya kira murid itu menerima barang yang diajarkan oleh gurunya. Cikgu ajar tu terima. Cikgu ajar terima. Kalau ustaz ngajar ni sama, tak rasa pandai, tak ajar dah dapat. Bukan kat sini bagus belaka ni. Dengar je, ikut je. Ulang ni, berapa kali ulang ni. Ikut je. Tak apa. Kat sini bagus. Kat lain, kat Uganda. Dan yang disuruh oleh gurunya, belajar kitab ni. Cikgu suruh, belajar kitab ni. Dan jangan menyangkal akan gurunya. Jangan sangkal kata guru. Dan jangan memerintah akan gurunya itu suatu ilmu yang hendak dibaca ni. Jangan suruh cikgu tu baca apa yang kita nak. Faham tak? Kadang-kadang kitab ustaz, guna kitab lain lah ustaz. Kita belajar kita belajar kitab hadis pula kan ustaz. Jangan. Ustaz kata sekarang ni belajar tauhid, faham? Jangan pergi lain. Tauhid fardu ain tak lepas, nak pergi hadis. Ramai. Kadang-kadang orang belajar hadis, ramai jadi lain. Ramai jadi sesat. Antaranya berakidah dengan akidah Wahabiyah, berakidah dengan akidah Syiah. Tahu tak? Mereka hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Syiah hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi mereka tak pakai. Dan mereka juga membahaskan, kalau dibahas dengan sunnah, dia buka kitab Bukhari Muslim. Kalah kita. Sebab apa? Bukan kita kata kita tak belajar, sabar dulu. Sebab apa? Mereka ni berhujah dengan hujah akal. Dan Sahih Bukhari Muslim itu pada tempat dia, pada kalau kita ni tak cerita dulu, cerita tauhid dulu. Sebab Sahih Bukhari Muslim itu banyak pada perkara-perkara syariat. Dan juga perlu pada tafsir. Kena belajar tafsir tak? Tafsir hadis. Panjang cerita ni, dengar je. Atau kitab yang hendak dibaca ni, dengar dia baca. Jangan ikut DSD. Dengar cakap guru. Dan hanya sungguhnya serahkan kehendaknya itu kepada gurunya. Dan guru ajar. Dengar dia. Bukan kita kata nak suruh taat membabi buta. Bukan. Ada orang, saya pernah jumpa orang dalam pendidikan juga cerita dia ni. Orang besar. Saya jumpa dia. Dia kata kita tak nak melahirkan orang
yang taat mengikuti. Sebab apa saya tunjuk video pondok. Kalau kat pondok, mereka ni diajar dengan adab dan taat pada guru. Kalau kat pondok, kalau biasa pergi pondok, mereka ni memang diajar sungguh-sungguh tentang adab dan ketaatan berkhidmat pada guru. Jadi apa kena buat? Saya tunjuk video macam mana. Kalau ada video boleh tunjuk kan? Video apa? Video tentang guru dia jalan. Bila guru jalan, contohlah kata guru jalan, anak murid tak bergerak. Bila guru dah masuk kelas, baru anak murid mula bergerak. Faham tak? Ada cikgu kalau naik motor kat pondok Indonesia, cikgu itu naik motosikal. Tepi jalan tu, anak murid duduk, tunduk. Tunggu lalu, tunduk. Tak angkat kepala. Nak tunjukkan taat dan hormat pada guru. Lepas tu kalau salam tangan cikgu, ada orang salam tangan macam mana? Ada orang salam hantuk kepala. Ada orang salam di ketok pipi tu. Tengok anak kita salam macam mana? Tengok, ada salam, ada orang dia salam macam mana? Di hidung tangan cikgu dia. Cikgu pakai kaki dia. Kadang-kadang cikgu mak belajar bahasa mak. Itu cara salam macam mana? Ikut sunnah Nabi macam mana? Salam kena cium tangan dengan mulut. Itu. Kalau orang belajar kitab, salam cium macam tu. Pernah jumpa? Zaman sekarang susah lah. Sebab sini tak ada pondok jumpa. Cerita dia tu. Salam cium tangan betul. Kadang-kadang kalau jumpa para ulama betul, dan video tu ditunjuk, bukan sekali salam, salam macam ni. Dia tangan guru dia pusing lagi. 4 kali salam. Ada buat? Tak tengok muka pun ada. Itu kata tak ada. Geram juga saya malam ni. Tak, saya kata realiti. Kita geram realiti zaman sekarang ni. Orang tak ada. Apatah lagi Facebook pun dah cerita lah. Salam pun tak ada. Bukan tak ada, kurang. Tak ada kan marah orang. Kurang. Tak ada orang tak ada. Kita ada. Ya, ada. Kurang. Kalau kita beradab betul-betul, sebab itu belajar senang masuk. Ni saya kata anak-anak kita diajar macam tu. Salam mak ayah pun macam tu sama. Macam salam guru. Salam. Cuba ajar macam tu. Ajar cara betul. Kadang-kadang kita pun tak ajar betul. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cium cara betul. Boleh nampak buat balik ni terus. Kalau anak yang hantar kepala tu, pegang dengan tangan, cium balik. Betul. Biar ayah balik tulenkan sikit. Tak apa. Badannya Ustaz Sufi kan mengadas. Belajar kita tasawuf pada macam mati baik sikit kan. Tak, kadang-kadang geram. Lepas ni ajar anak salam cara betul. Saya tunjuk dulu cara lagi dahsyat. Apa dia? Dia nak salam cikgu dia tak berdiri. Dia melutut. Pergi kat guru dalam keadaan melutut. Ambil tangan guru, salam cium. Macam ada buat. Ini kalau buat ni berjaya ni semua. Betul, bukan kat kita lah, buat kat ustaz lain lah. Kita tak layak kan, kita baca. Tapi nak cerita, nampak ni. Boleh buat ni insyaAllah. Kalau boleh ajar anak buat macam tu kat guru sekolah, insyaAllah anak hebatlah berjaya. Ni kalau mak ayah buat kat guru sekolah, power. Pergi sekolah anak pergi apa? Kan ada hari terbuka ke apa kan? Pergi sekolah anak, jumpa cikgu salam. Allah, cikgu tanya, siapa ajar? Ustaz Sufi ajar. Cakap dia tak apa. Terkejut cikgu. Ini mak ayah paling beradab. Baru anak pandai. Anak tengok, mak ayah aku beradab. Kalau aku tak beradab, terasa. Macam boleh buat. Pergi sekolah, tak apa. Cikgu tu baru 24 tahun.
Kita dah 60 pun tak apa. Ha? Oh, usah tak apa lagi bagus. Usah dah lama dah. Ni cikgu aku. Nampak tak? Cikgu tak kahwin dia. Sebenarnya. Tapi laki-laki perempuan faham. Salah kadang-kadang salah faham. Ni ustaz ni suruh ajar macam ni. Kena faham. Laki-laki perempuan. Jangan je pasal. Ni seorang ajar lain dia buat lain. Boleh faham tu cara dia. Salam cium tangan betul. Adab. Lagi saya tunjuk video tu lah. Saya tunjuk video adab-adab kat pondok. Lepas tu orang tu kata apa? Dia kata kita tak nak macam ni. Kita tak nak macam ni. Dia kata cara pondok ni dia ajak orang macam mengtaksub, membantu buta. Tak. Sebab apa? Kalau gitu habis sistem kita sekarang. Kita nak ajar orang yang boleh berbahas. Dia kata Allahu Akbar. Ini orang atas dalam Kementerian Pelajaran Malaysia. Gelam juga tak betul. Macam tu. Sebab itu anak murid, anak kita rosak sekali. Nampak? Ya Allah. Macam mana nak buat? Kita ni tak kuasa lah. Doa dah ya Allah. Sebab itu kita yang belajar ni, kita buat. Kita belajar, kita buat. Biar orang lain tak nak buat, biar dia. Kita buat. Itu dia cerita. Itu laku. Saya sendiri. Memang saya lupa tunjuk. Sebab dalam modul saya buat program motivasi kan. Dan modul saya saja tentang adab. Perkara pertama, kalau nak pandai, jaga adab dulu. Jangan cerita benda lain dulu. Motivasi sama dulu. Adab ada tak? Jangan cerita subjek dulu. Adab ada tak? Sebab itu dalam kitab, kalau buka Allah, dalam kitab kita baca balik. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum. Apa kata kitab tu? Dia kata pada zaman dulu masyayikh kami, masyayikh ni orang-orang syekh besar. Syekh ni bila sebut nama syekh, dia bukan biasa-biasa. Kalau kat negeri Arab, ustaz itu nama encik. Kat kita ustaz ni kira macam guru. Kalau sana yang tinggi lagi darjat, nama dia syekh. Tu tinggi lagi darjat pada ustaz. Itu syekh. Jadi dalam kita sebut para masyayikh kami nak anak dia jadi pandai. Apa dia buat? Bila datang orang yang dagang, ulama yang dagang, yang mengajar akan ni, yang dagang ni ulama agak jauh lah. Ulama ni merujuk pada orang yang mengajar ilmu di tempat dia. Datang daripada jauh, contoh daripada Kempas, contoh. Tak faham juga tak apa. Contoh daripada Kempas, datang jauh. Datang daripada jauh. Bila datang daripada jauh, apa kena buat? Maka mereka, masyayikh-masyayikh ini akan meraihkannya, memuliakannya dan memberikannya sebahagian harta. Nampak? Beri sebahagian harta kepada ulama tersebut, pada orang mengajar. Kata kitab tu, jika tidaklah anaknya alim, pasti cucunya akan jadi alim. Itu teknik nak jadikan anak pandai. Teknik nak jadikan anak pandai. Apa dia? Bila ada orang alim, orang berilmu datang tempat kita raikan dia, muliakan dia, berikan sebagai harta. Itulah antara kaedah, insya-Allah, menjadikan anak kita juga jadi pandai. Kita nak anak pandai, tapi kita tak belajar nak raikan orang. Macam itu namanya barakah. Nampak? Boleh buat? Dalam kita bagi buat orang lain. Dia kata harta tu bukan harta masjid. Faham tak faham? Sendiri punya. Tak faham tak apa. Tak faham tak apa. Kita cakap je.
Lalu gurau Allah, kita gurau. Kali gurau sini biasalah dua gurau sikit. Kata gurau tak best orang kata kan. Gurau kita keras sikit tak apa. Tapi boleh faham kan ayat ni tu. Kalau nak anak pandai, itu kaedah dia. Contoh, kat lain tak buatlah. Tak jauh-jauh lagi kan datang. Tak kalau tak cari buka kitab Ta'limul Muta'allim, Ta'limul Ta'allim. Bukan kita hacker tu. Tak cari buat dulu test. Man tahu test. Tapi jangan test dah sekali. Test tu berkali-kali. Di test sekali terus tak pandai pun anak saya. La ilaha illallah, buat sekali memang. Kadang-kadang orang ni susah juga nak cakap. Dia nak sekali jadi terus. Macam mana? Macam saya biasa buat orang. Orang sakit, orang melibatkan makhluk halus kan. Nak buat sekali terjadi kadang. Dia kena berkali-kali mandi garam tukar sekali. 7 hari 7 malam. Faham? Cara dia tu bukan sekali nak buat satu. Makan ubat saya tanya. Demam, makan ubat tu sekali ke 3 kali setiap hari? 3 kali. Doktor pun cakap, ni makan ubat ni 3 kali setiap hari. Kalau buat kuat sikit, sekali sehari. Ada kata makan ubat sekali je cukup. Baik terus. Ada doktor cakap macam tu. Tak ada. Doktor dengar cakap sangat. Jadi cerita dia nak buat tu jangan buat sekali, buat berkali-kali. Tak faham tak apa, boleh tanya belakang dia insya-Allah. Mana lagi? Ada soalan tak? Takut tak faham ke? Ada soalan tak? Tahap setakat ni belum ada. Macam dah faham sangat tak? Tak faham. Tapi dia gini, faham tanpa tindakan tak guna. Tak faham juga tak apa. Kurang. Ini macam tu. Saya kalau mengajar kat sekolah pun macam tu. Saya budak setekan habis. Sebab betul, beradab ni kalau kita tak tekan, orang tak ingat. Betul tak? Macam cikgu mengajar kat sekolah, awak kena salam tangan cikgu. Lepas tu dah senyap. Budak ingat tak masa tekan betul. Salam betul. Muka bukan tunjuk betul. Itu cara dia tekan semua-semua. Sebab itulah kaedah dia. Kalau biasa pondok, tunggu garam ya Allah. Ni kena baik ni. Kalau betul-betul main pondok. Sebab itu budak hormat. Macam sekarang ni banyak cikgu-cikgu cakap kat saya. Dia kata doktor, dulu cikgu budak lain sekarang. Saya kata bukan sebab budak lain sekarang, cikgu lain. Sebab cikgu juga. Bukan kita nak marah cikgu, bukan kita nak salahkan cikgu, tapi kita tengok cikgu dulu dan cikgu sekarang. Baru kita boleh banding anak murid dulu dengan anak murid sekarang. Anak murid dulu macam mana? Ada tak angkat muka cikgu? Ada buat pikat line dengan cikgu? Tak ada buat pikat line cikgu. Nak angkat muka tak banyak dengan cikgu. Sebab apa? Sebab cikgu dia tu memang betul-betul. Kadang-kadang betul-betul macam mana? Memang budak tak tanya. Sebab tu dulu budak mana penting sekolah. Tak penting habis. Dulu mana ni penting. Saya dulu pun takut penting sekolah. Tak cerita orang lain, saya sendiri. Masih ingat darjah 6 dulu. Sakit, demam, panas dulu pergi sekolah. Nanti takut cikgu tanya. Cikgu tanya takut. Walaupun ada MC semua ada. Tapi tak boleh nak pergi sekolah juga. Takut cikgu. Zaman sekarang tak ada apa. Itu tak cerita mak ayah lagi tu. Mak ayah salah dia. Tengok guru dulu, guru sekarang. Tengok juga mak ayah dulu, mak ayah sekarang. Itu semua tengok juga. Itu semua kena tengok. Dia semua kaitan tu. Panjang cerita nantilah. Buat seminar. Yang tu buat seminar. Sambung. Dan yang disuruhkan akan mengaji itu, maka menerimalah dia akan dia. Terima je. Apa cikgu cakap tu terima. Ini bukan cara nak mengajar untuk anak murid jadi mengikut membabi buta. Bukan kita nak ajar benda ni untuk tu, bukan. Kita nak ajar, nak pandai, kena ada adab. Sebab apa? Bila ada adab, ada berkat. Bila ada berkat, baru ilmu senama masuk. Bila kita dah pandai, tetap kita hormati guru. Sebab pandai kita bukan sebab kita. Sebab pandai kita itu sebab berkat daripada guru kita. Boleh faham apa ayat tu?
Sebab itu mak ayah sekarang banyak struggle untuk anak dia. Dia tak faham benda ni. Anak-anak pandai hantar tuition, lepas tu tuition tak pandai marah guru tuition. Tak macam mana ni anak? Dia panjang pula bab ni. Geram. Ni kita punya bidang. Bidang kita rasa sangat. Jadi cerita dia macam mana? Itulah cerita dia dengar cakap cerita. InsyaAllah. Dengar, bila orang ni dididik macam ni, dia pandai, nanti orang akan buat pada dia tak macam tu. Faham tak? Dan terhasillah budaya adab dan guru. Kenapa tak dia punya kaedah yang para ulama dah letakkan? Saya tak faham kenapa kita tak ambil pendekatan ini. Macam mana? Orang di sekolah buat cikgunya, sampai staf sekolah semua kena ada adab dia. Yang berada dalam sistem sekolah. Panjang pula cerita saya. Sabar nanti kita cerita. Sambung. Dan saya kira bagi ada murid, saya itu tukar roh kan, dah cerita itu kan. Tukar tepi, bukan tukar dalam. Tukar tepi tu mudah-mudahan roh. Sekejap, macam ulang kat itu ya. Tak apalah. Dan sayudianya bagi murid itu bahawa mengekali atas berkhidmat akan gurunya. Nampak? Nak belajar ada satu lagi kaedah, iaitu kena berkhidmat pada guru. Nak cepat pandai kena lazimkan berkhidmat pada guru. Contoh apa? Tak faham lah berkhidmat ni apa. Apa sahaja yang memudahkan kehidupan guru kita, itu nama berkhidmat pada guru. Sebab itu dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim sebut, kata Sayyidina Ali, aku adalah hamba bagi guruku yang mengajarkan aku huruf yang satu. Apa faham tak? Kata Sayyidina Ali, aku adalah hamba bagi guruku yang mengajar akan aku huruf yang satu. Mana guru itu ajar satu huruf dia, dia dah jadi hamba bagi orang tu. Hamba ni maksudnya apa? Bukan kita kata hamba yang kena apa, kena ikut semua tu. Ni hamba mana? Kita ni kena rasa bahawa kita dah jadi hamba pada guru kita. Kita khidmat pada guru kita. Sebab itu saya kalau kat sekolah kita ajar apa, kalau boleh kasut tu pusing. Kan contoh ustaz ke apa kan, guru kita masuk masjid kan macam ni. Kita kalau sedang pusingkan kasut guru kita tu, supaya memudahkan guru kita keluar terus pakai, tak payah nak pusing badan. Nampak? Contoh, sebab itu kalau dulu nampak berikan apa, contoh lagi, ada sampai dia basuh guru, nampak guru berpeluh, sediakan apa, sediakan kain, sediakan air. Tak contoh. Tak, saya kurang minum air, tak apa. Saya kalau ngajar saya tak minum air sangat. Tak kawan lah. Kan terasa pula kan. Dulu kan pernah sedia air, tapi kita tak minum, terasa kot kan. Gitu. Tapi saya memang gitu, kalau ngajar jangan minum air. Tak ingat. Marah dia ingat. Tak nak cerita dia gitu. Sebab kita berkhidmat guru kita. Hidangkan guru kita, maknanya memudahkan apa sahaja guru kita, insya-Allah. Inilah antara khidmat guru. Ini sekata ajarnya kita ni, kalau boleh ajar kita memang ikut ni, ya Allah, saya berjamin anak kita jadi anak yang paling pandai. Betul. Bukan sebab dia banyak belajar. Kita selalu cakap kat anak pergi sekolah, belajar sungguh-sungguh, belajar baik-baik. Betul. Ada tak cakap pergi sekolah, berkhidmat pada guru? Ada tak? Ada. Kadang-kadang boleh buat kepada peluk anak, cakap adik, abang ke kakak pergi sekolah, berkhidmat pada guru, mudahkan kehidupan guru kita, insya-Allah. Jadi pandai jadi abang kakak ni, insya-Allah. Cakap macam tu.
Lagi bawa anak. Karena saya tarbiyah bawa dia. Bawa mama. Semarah bawa mama. InsyaAllah. Depannya. Bawa. Lebih masih lah. Cukuplah malahnya. Cukup tak? Memang tak cukup. Kak ikut tak memang tak cukup. Dah cerita dia. Dah apa. Minggu depan pula ulang dia. Tak minggu depan kita ulang pada adab ketiga. Adab ketiga pula InsyaAllah. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Ha? Simpan soalan. Simpan soalan Ini viral rasa ni. Ni kita rakam ni. Mampu lagi dia. Tak apa. Dan kita cakap benda realiti sama sekarang. Kalau kita yang belajar ni tak buat, siapa nak buat? Kalau kita yang buka kitab ni tak buat, siapa lagi? Berapa banyak pengajar buka kitab sekarang? Cakap macam tu je. Kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang kita tengok orang belajar. Banyak ajar tentang akal. Banyak ajar tentang perbahasan akal. Tapi mengajar tentang adab. Itu yang tak jadi. Lepas tu tengok Facebook. Oh, kau ajar ke? Sebab apa itu saya kata? Cepat cakap. Ini antara perjuangan saya lah. Tak dapat ada sini jadi wakil rakyat ke apa. Saya tak wakil lantai imam dia wakil rakyat ke bawa mana-mana. Cakap dia. Yang pertama sekali ajar adab penting. Surah masjid ke. Itu ajar adab dulu lah. Lepas tu adab. Sebelum adab tu dia tauhid. Dah lupa. InsyaAllah. Saya yakin dan percaya insyaAllah. Jemaah tempat tu akan jemaah yang hebat dan luar biasa. InsyaAllah. Kalau pasti bawa anak-anak sekali kan. Kalau anak mana datang lah. Budak sama sekarang ke aku rasa. Aduh. Sebab tu dah ajar adab ni. Mungkin sebab lepas ni kita ajar adab dia dengar cakap. Ajar cium tangan pun tak betul lagi kau. Macam mana? Ajar cium tangan dulu. Cara betul. Dan saya kata betul nak bagi anak dengar cakap, banyakkan peluk anak. Banyakkan peluk anak insyaAllah. Masa nak nasihat anak tu peluk anak insyaAllah. Anak lebih dengar cakap. Wallahu a'lam. Cukup dah. Kan soalan? Tak ada? Kalau ada soalan boleh tulis. Beri di depan insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghadaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi. Bismillah.